Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini ataupun pada tengah hari ini, sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di sini untuk kita meneruskan huraian hadis pilihan. Hadis yang kita sedang bincangkan ialah hadis tentang kelebihan bekerja yang berbunyi, di mana hadis ini datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Wa man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iyan laki Allahu ta'ala yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadbanun." Maksudnya, sesiapa yang mencari rezeki yang halal di dunia ini dengan niat atau tujuan agar ia dapat menjauhkan diri daripada meminta-minta atau mengemis, dan dia niat juga dengan niat untuk mencari bekalan atau untuk mencari bagi keperluan ahli keluarganya, dan dengan niat juga kalau ada jiran tetangganya yang agak susah, dia merasa belas kasihan kepadanya. Nanti pada hari kiamat kelak, orang seperti ini yang niatnya yang baik, iaitu niat untuk tidak jadi orang miskin, niat bekerja untuk memenuhi keperluan keluarganya, niat bekerja kalau ada kelebihan, membantu kepada jiran tetangganya yang susah, hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya seperti bulan purnama. Mudah-mudahan termasuklah kita semua ni yang sentiasa bekerja kerana nak mengelakkan daripada mengemis dan nak memenuhi keperluan keluarga, dan ada kelebihan kita bersedekah dan juga berderma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan muka kita berseri-seri, bersinar macam bulan purnama. Sebaliknya, mudah-mudahan kita tak jadi yang macam berikut ni. Sebaliknya, sesiapa yang mencari ataupun mencari rezeki yang halal di dunia ini, tujuannya ialah untuk supaya mengumpul-kumpulkan harta, memperbanyakkan harta. Tujuannya ialah untuk berbangga-bangga dengan harta yang banyak. Niatnya agar orang dapat melihat kekayaannya di hari kiamat kelak, apabila dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu dalam keadaan Allah tak redha kepadanya, iaitu Allah dalam keadaan yang marah ataupun dalam keadaan murka. Tentu sekali senario yang kedua ni kita tidak mahu, kerana kita tidak mahu berjumpa Allah di mana Allah tidak redha kepada kita. Sedangkan kita mengharapkan keredaan Allah pada masa itu lantaran hari akhirat ataupun hari penentuan tu, kerajaannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerajaan yang ada pada kita sekarang ni, tak ada kerajaan-kerajaan dunia yang besar, tapi kerajaannya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang saja. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam keadaan murka kepada kita, itu tanda-tanda lah yang kita akan menjadi orang yang kurang bahagia atau tak bahagia ketika berada di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut. Oleh itu, niatkanlah dalam hati kita bekerja ni ialah semata-mata kerana Allah. Kita bekerja kerana kita nak mencari rezeki bagi keperluan diri kita dan keluarga kita. Kita bekerja kalau kita diberikan kelebihan oleh Allah, kita mampu untuk bersedekah dan berderma, dan kita bekerja supaya kita tidak menjadi orang yang susah ataupun fakir miskin yang meminta-minta mengharapkan balasan orang. Itulah yang sebaik-baiknya niat yang ada pada kita, supaya dengan itu kerja kita akan menjadi ibadat, dan apabila ia merupakan ibadat, maka kita akan menjadi akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ada dalil lain dalam Al-Quran yang kita baca pada minggu yang lalu, mungkin kita boleh uraikan pada hari ini, yang menggalakkan kita bekerja. Katanya ialah firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Maknanya apa saja yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, carilah dan berusahalah untuk mendapatkannya, terutama pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Tuhan dah sediakan banyak kebaikan untuk hari akhirat. Disuruh kita minta, disuruh kita berdoa, disuruh kita dapatkan. Terutama sembahyang 5 waktu, itu merupakan salah satu kebaikan yang boleh kita dapat dari Allah. Bukan saja kebaikan di akhirat, tapi dunia pun kita dapat, kerana hati kita tenang. Allah akan sentiasa pelihara kita, Allah akan sentiasa mengampunkan dosa-dosa kita, dan di waktu juga yang sama Allah akan memenuhi keperluan harian kita. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada kita, wala wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, cari segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah untuk akhirat kamu. Tapi di waktu yang sama kita diingatkan pula, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pula kamu lupa bahagian kamu di dunia. Di dunia ni pun ada kurniaan-kurniaan Allah, ada nikmat-nikmat Allah yang mesti kamu cari agar kamu rasa aman, bahagia dan senang dengan kurniaan Allah SWT itu. Wahsin, tapi apabila kamu dah dapat kurniaan Allah, di mana kurniaan Allah SWT itu merupakan satu kebaikan kepada kamu, dan kamu balaslah juga membuat kebaikan itu kepada makhluk Allah yang lainnya. Wahsin kama ahsanallahu ilaika, buatlah baik seperti mana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ardi, jangan sekali-kali kamu merosakkan, membuat kerosakan di muka bumi Allah ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang merosakkan, membuat kerosakan di muka bumi ini. Imam Al-Qurtubi berkata dalam mentafsirkan ayat ini, katanya, tuntutlah kurniaan Allah di dunia dan akhirat. Tuntutlah kurniaan Allah daripada dunia untuk akhirat, iaitu syurga. Ini kata Imam Qurtubi, maknanya ayat ini mengingatkan kita agar kurniaan Allah dunia, maknanya kurniaan hadiah Allah SWT untuk dunia, jangan kita lupakan. Dan kurniaan Allah di hari akhirat pun jangan kita lupakan. Kita tak boleh hanya kejar dunia saja, sehingga kita hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang selalu doa, ya Allah, berikanlah kebaikan, kesenangan, kemewahan kepada aku di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa bahagian. Jadi rugilah juga, sebab hidup akhirat lebih lama daripada hidup kat dunia. Balasan di akhirat nikmatnya lebih hebat daripada nikmat yang berada di dunia. Kalau kita dinafikan oleh Allah kerana kita hanya terkejar-kejar dunia semasa di dunia ni, maka jadilah kita orang-orang yang rugi. Jadi sebab itu selalulah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikutlah apa orang kata tu, doa yang dibaca oleh sebahagian orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, dengan doa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat, agar kita menjadi orang yang untung dunia dan akhirat. Manakala Ibnu Abbas dan jumhur, kebanyakan ulama-ulama berpendapat, katanya, jangan sekali-kali kamu mensia-siakan masa hidupmu tanpa amalan soleh di dunia. Ini pun ingatan juga kepada kita, jangan sampai kerja dunia tapi lupa nak buat amal-amal soleh di dunia ini, sehingga nanti kita tak dapat apa-apa di hari akhirat. Jadi buat amal soleh untuk kebaikan di akhirat, dan buat juga amal-amal yang baik untuk kebaikan di dunia. Bekerja termasuk amalan yang baik, kerana dengan itu kita akan dapat gaji. Dengan ada gaji dan ruang itu,
kita boleh memenuhi keperluan kita dan keperluan keluarga kita di rumah. Itu kan suatu yang baik. Jadi kita rasa aman kerana ada pendapatan. Orang rumah kita dan anak-anak kita pun rasa senang kerana adanya wang yang diberikan oleh kita. Jadi kita dapatlah rasa kebahagiaan. Anak pun bahagia, kita pun bahagia. Cuma kita penat sikitlah kerana bekerja, ada cabaran, ada cobaan. Tapi itu perkara biasa. Sama ada kita kerja sendiri pun ada cobaan dan cabaran. Kerja dengan orang pun ada cobaan dan cabaran. Kita kerja makan gaji pun ada cobaan dan cabaran. Walaupun kalau kita kerja part time ke atau sideline dengan mengambil orang kata dalal ataupun commission pun tetap ada cabaran dan tetap ada ujiannya. Itu perkara biasa yang tak boleh kita elakkan. Cuma apabila menghadapi cabaran, apabila kita menghadapi ujian, maka kita diingatkan oleh Allah agar bersabar. Kerana dengan bersabar ini sajalah yang nantinya kita akan mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Tuhan akan tolong menguraikan, menyelesaikan ujian yang kita hadapi atau masalah yang kita hadapi. Jadi kembali juga kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan katanya Al-Hasan dan Qatadah pula berpendapat, maknanya jangan kamu mensia-siakan habuanmu di dunia untuk mendapat perkara yang halal. Jadi banyaklah pentafsir-pentafsir semua ingatkan kita Allah dah sediakan segala kebaikan di dunia dan Allah juga sediakan segala kurniaan kebaikan di akhirat. Di dunia pun ada kebaikan, di hari akhirat pun ada kebaikan. Jadi jangan sekali-sekali kita lupa dan tinggalkan dunia hanya semata-mata kita pentingkan akhirat, dan jangan kita tinggalkan akhirat semata-mata kerana pentingkan dunia. Buatlah dua-dua, berusahalah dua-dua. Dunia pun kita berusaha, akhirat berusaha, nanti kita akan dapat merasakan kebahagiaan. Said Qutb rahimahullah pula berkata dalam nasihat ini, tergambarlah katanya kesederhanaan sistem hidup ilahi yang lurus, iaitu sistem yang membuat hati orang yang berharta teringat kepada akhirat dan tidak pula menafikan seseorang daripada menikmati sebahagian daripada kenikmatan dan kemewahan hidup di dunia ini. Malah ia menggalakkannya berbuat begitu dan menjadikan usaha kala itu sebagai tugasnya supaya tidak hidup dalam keadaan zahid yang mengabaikan kehidupan dan melemahkannya. Jadi kata Said Qutb, dia pun juga salah seorang ulama, katanya sistem ini, sistem supaya kita berusaha untuk dunia dan akhirat, memberi satu kegembiraan kepada orang-orang yang kaya, orang yang senang lenang katanya. Kerana apa? Orang yang ada harta ni dengan sendirinya dia boleh gunakan harta untuk menolong orang-orang yang susah, membantu kepada yang memerlukan. Jadi dengan itu di hari akhirat kelak dia tetap bahagian kebaikan ataupun anugerah dari Allah tu dah menunggu dia. Kalau tidak, kalau orang-orang kaya pun tak ada peluang nak dapatkan amal-amal nak dapatkan kebaikan dari Allah di hari akhirat, maka nanti semua orang tak mau jadi kaya, semua nak jadi miskin aja. Sedangkan kalau jadi miskin, jadi susah, itu bukan ajaran kita, agama kita. Kita disuruh menjadi orang yang kuat, orang yang mempunyai semangat kuat bekerja, semangat nak berusaha. Dan kita tak disuruh jadikan orang yang lemah, malas, capek dan sebagainya. Itu bukan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi disuruh kita bekerja. Kalau dah sampai peringkat kita berusaha, dah kebetulan usaha kita tu sesuai dengan kehendak Allah SWT, akhirnya insya-Allah kemungkinan kita menjadi orang yang mewah, orang yang banyak harta. Dan apabila kita menjadi orang yang banyak harta, peluang kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT di hari akhirat masih wujud lagi, kerana sebahagian daripada harta kita itu boleh kita gunakan untuk berderma, bersedekah atau membantu orang-orang yang memerlukan. Jadi kan ini satu peluang yang baik bagi orang kaya. Orang miskin dia akan terus berusaha.
Kan Nabi pernah satu masa, kalau kita tengok dalam salah satu daripada hadis 40 tu yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kan Nabi pernah ada sahabat-sahabat mengadu, katanya orang-orang kaya dia beruntung ya Rasulullah, kerana dengan kekayaannya tu dia boleh bersedekah, dia boleh berderma, dan dia boleh berinfak. Dan pahala bersedekah, pahala berderma, pahala berinfak itu adalah besar di sisi Allah SWT. Kita orang-orang yang miskin ni katanya tak ada peluang, tak ada peluang nak mendapat demikian. Lantas Rasulullah berkata bahawa dengan kamu membaca zikir Subhanallah, kamu akan dapat pahala. Baca Alhamdulillah, kamu akan dapat pahala. Allahu Akbar pun kamu akan dapat pahala. Pahalanya sepenuh langit dan bumi. Jadi kalau kita orang susah, orang tak mempunyai kelebihan, tak ada peluang nak berderma, nak bersedekah, peluang untuk mendapatkan macam orang yang bersedekah tu masih ada lagi. Iaitu dengan berzikir saja pun kita dah dapat pahala macam orang yang bersedekah. Jadi sebab itu kalau kita memang tak mampu nak berderma, tak mampu nak wakaf kerana tak punya wang, bukan tak punya wang, tak ada kelebihan, cukup-cukup makanlah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, ataupun kita kata kais cukup bulan sampai cukup kais cukup bulan dan kais ujung bulan. Cukup-cukuplah, kalau ada pun sikitlah simpanan untuk masa kecemasan. Nak sampai lebih 40,000, 50,000 atau 100,000 sebulan lebih tak ada lah kita. Atau setahun kita boleh kumpulkan dalam 200-300,000, jadi sebahagian 50,000 barangkali kita boleh bersedekah, tak ada kemampuan sebab usaha kita tak sampai ke situ. Tapi peluang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah tetap ada. Bagaimana caranya? Ialah kita dengan membaca zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil kedua yang menggalakkan kita supaya bekerja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Maksudnya, dialah yakni Allah yang menjadikan bumi bagi kamu, yang menjadikan bumi bagi kamu mudah untuk digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, dan makanlah daripada rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah, jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmat dan takutlah akan kemurkaan Allah. Jadi ayat ini juga terang yang menunjukkan bahawa Allah mencipta bumi ini, yang dihamparkan ke bumi, yang dihamparkan bumi ini dengan begitu luas untuk memudahkan kita mencari rezeki. Wallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha, maknanya merantaulah di mana ceruk juga bumi-bumi Allah ini. Wa kulu min rizki, makna carilah rezeki itu, makanlah yang Tuhan berikan rezeki di mana ceruk rantau yang kamu ada. Kita tengok sekarang ni, orang-orang sekarang ni kan dah banyak menyerantau. Orang bukan saja orang berniaga menyerantau ke luar negeri, ke Malaysia ke, ataupun ke Indonesia, ataupun keluar luar negeri yang jauh. Orang yang mencari kerja pun dah mula menyerantau. Dah banyak anak-anak muda sekarang dia menyerantau ke luar negeri, pergi ke Australia, mencuba-cuba nasib untuk menyerantau ke sana, mencari rezeki di sana. Sebahagian besarnya mereka berjaya di sana. Dan banyak juga yang kadang-kadang yang pergi ke Amerika, ke Amsterdam dan sebagainya, walaupun kita tak tahu statistiknya. Tapi dah nampak mereka menyaut cabaran Allah SWT. Famshu fi manakibiha, pergilah ke mana rantau ceruk dunia ini, wa kulu min rizki, carilah rezeki Allah dan menyerantaulah. Kalau kita rasa kat Singapura ni bukan tempat untuk kita mencari rezeki, kalau ada pun barangkali tak banyak lah, kita hanya dapat sebulan dalam 2,000-2,500. Kemudian ada tawaran di luar pula yang dapat menjadikan kita boleh mendapat sampai 5,000 sebulan. Dengan wang dengan nilai wang di sana lebih tinggi daripada wang kita.
Dan kalau kita dah buat congak, dah buat perhitungan bagaimana dengan keadaan di sana, isteri yang ada di rumah ni mau tak ikut, sesuai tak dia ke sana, sesuai tak cuaca kat sana, semua nak kena ambil kira tu. Kemudian kalau dah anak-anak yang masih lagi sekolah, pergi sana, kena tengok kawasan sana. Kalau sekarang sekolah di sini, seminggu sekali boleh hantar pergi masjid, belajar agama. Di sana nak pergi masjid, perjalanan antara dari rumah tu untuk pergi masjid sampai 4 jam, 5 jam. Siapa nak hantar? Budak asyik tidur kat dalam perjalanan, penat. Itu kena congak. Walaupun Tuhan mengatakan famshu fi manakibiha, kamu berjalanlah ke merata-merata dunia pun, tapi kita di waktu yang sama disuruh ingat, disuruh siasat, disuruh fikir sama ada tempat yang kita nak terima ni sesuai tak dengan kita dan sesuai tak dengan orang rumah kita dan anak kita, serta bagaimana pengajaran dan pelajaran agama anak-anak kita, dan bagaimana pula kita nak mendapatkan tazkirah agama. Itu semua jadi bahan fikiran yang sepatutnya diteliti, dipikir oleh kita sebelum kita, orang kata tu main terjun botol saja, nanti menyebabkan kita dosa. Tapi kalau macam di Malaysia, suasana Malaysia dengan suasana sini lebih kurang sama, itu okey lah. Kalau di Brunei pun suasana sini, cuacanya pun lebih kurang sama. Ataupun kalau paling-paling pun di Indonesia lah, pun lebih kurang sama. Tapi kalau kita nak kerja di Amerika, kita nak kerja umpamanya di Belanda atau negara-negara Afrika Selatan, Afrika dan sebagainya, di banyak orang Islam, tak banyak. Untuk mendapatkan pengajian Islam pun agak payah. Itu kena fikir. Bukan hanya fikir untuk cari duit saja, tapi kena fikir pula bagaimana nak meningkatkan iman kita atau nak melengkapkan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah SWT. Itu kena fikir juga, bukan makna semuanya, walaupun kita galakkan tapi kena fikir. Jadi Imam Al-Qurtubi mengenai ayat ini dia berkata, ia merupakan perintah harus, bukan wajib, perintah harus yang terdapat padanya penzahiran kurniaan Allah. Jadi maknanya famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu, bertebaranlah kamu ke merata pelosok dunia. Bukan bermakna itu wajib, bukan bermakna macam perintah wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan sembahyang dan keluarkan zakat, itu perintah wajib. Perintah ni adalah perintah harus. Sebagaimana saya terangkan tadi, kita tengok keadaan, keadaan sekeliling kita, sama ada keadaan tu mengizinkan kita atau tidak untuk pergi ke sana. Kalau keadaan tak mengizinkan, kalau di sini lebih aman dan lebih tenteram, walaupun dapat sedikit pun tak apalah. Tapi diri kita lengkap dengan ibadah dan senang untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama atau nasihat-nasihat agama. Daripada dapat banyak tapi kita susah nak mendapatkan nasihat-nasihat agama, susah nak menghantar anak kita untuk mendapatkan pelajaran agama. Jadi bagaimana nasib kita masa depan, dan bagaimana pula nasib masa depan anak-anak kita kalaulah umpamanya dia dibesarkan dalam suasana kalangan orang-orang Eropah atau orang-orang putih. Itu semua kena ambil kira tu. Kalau dah duduk dalam negara orang putih, nanti anak kita selalu cakap orang putih, itu tak kisahlah, tak apa. Kat Singapura pun anak-anak, sebagian anak pun dah cakap orang putih, sama bapak cakap orang putih je kan. Tapi kalau dah kat sana, kalau dia bercampur dengan anak-anak orang yang bukan Islam, kemudian suasana pun suasana Islam tak nampak, kemudian nak cari benda-benda yang halal pun susah, jadi kemungkinan terjebak kepada perkara-perkara yang haram tu adalah besar sekali. Jadi sebab itu Imam Qurtubi mengatakan ini perintah harus, bukan wajib, bukan mesti orang mesti keluar negeri, tidak, harus pergi, harus tak pergi, walaupun dia merupakan tapi dia harus, perintah harus yang terdapat padanya penzahiran Quran. Jadi nak cari kurniaan Allah SWT pun kena tengok keadaan,
Ada pendapat berkata ia merupakan kabar dengan lafaz perintah itu supaya kamu berjalan di pelusuk bumi, merintasi lembah dan gunung ganam. Inilah juga pendapat Ibn Abbas, Qatadah dan Bashir Darqam. Jadi kesimpulannya, perintah Allah SWT dalam ayat ini bukanlah perintah yang diwajibkan kepada kita, tapi dia merupakan satu keharusan. Kalau kita rasa kita boleh atasi semua rintangan, kita pergilah. Tapi kalau kita rasa kita tak boleh atasi, kalau kita pergi sana hanya setakat nak cari, nak kumpul, nak modal dan sebagainya, dalam beberapa tahun kemudian kita balik, itu pun satu cara juga. Di mana kita pergi sana dalam 2-3 tahun kita rasa dah banyak duit, modal dah ada kan, barangkali kita balik kita nak perlukan modal untuk berniaga dan sebagainya, duit dah banyak ni, dan 200-300 ribu kita balik tukar duit Singapura dapat katalah 400 ribu ataupun 500 ribu kan, maknanya dah banyak lah tu kan, itu lain. Itu kita sendiri pergi pada jangka yang pendek dan terpaksa meninggalkan isteri di Singapura. Kalau pergi datang pun sekali-sekali, itu lain. Tapi kalau nak bermastautin, itu lain. Saya tengok ada satu orang tu dah bermastautin kat Perth, dah lama anak dah besar pun, dah niat nak balik sini dah. Dia kata dia nak rapatkan suaminya biar dekat pada agama. Dia pun diri dia pun dah jauh dari agama, nak rapatkan, tapi dia tak. Tapi dia ada perniagaan sana boleh dialihkan ke sini kan, tapi dia tak bermastautin di Singapura. Dia tengok Singapura ni terlalu mahal, harga rumah mahal, sewa rumah mahal. Jadi duduk kat Johor, dah cari rumah, dah dapat rumah kat Johor, cuma nak sama ada nak confirm beli tak beli tu belum pasti lagi, tapi dah cuba mencari kan. Tengok orang ni dah lama duduk sana, dia dah sedar. Makin lama dia makin sedar bahawa kalau selama-lamanya dia terus sampai tua kat sana, maka selama-lamanya lah dia kurang beribadah kepada Allah SWT. Jadi dah ada kesedaran ya. Itu pun kesedaran timbul bila dia datang ke Singapura. Dia pergi umrah bersama-sama dengan saya. Jadi bila dalam ceramah-ceramah umrah tu agak dia dengar tu, dia dah rasa kekurangan yang ada pada diri dia. Jadi dia rasa dalam keadaan umur dah macam ini ni, dah dekat-dekat nak kena panggil oleh malaikat ni. Jadi dia kata takkanlah selamanya aku kosong aja. Suaminya pun gitu-gitu aja. Sebab duduk sana tak ada kelas agama, asyik sibuk dengan belajar asyik sibuk dengan berniaga je. Memang mewah, kita tak dapat kita nafikan dia mewah, tapi mewah tak ada artinya kalau umpamanya jiwa kosong. Bila dia dengar ceramah-ceramah kat sini, dia tengok nampak jiwanya kosong, pengisian dadanya pun tak banyak. Jadi dia sedar dia nak kembali ke pangkal jalan. Dah baguslah tu, alhamdulillah kan. Cuma sekarang tugas dia nak pujuk pula suami. Itu tugas yang paling utama, nak pujuk pula suami. Mau tak tinggal di sini? Kalau di sana negara yang ada musim sejuknya, ada panasnya, ada autumnnya. Di sini panasnya lebih banyak daripada sejuknya. Kecuali bulan 12 adalah hujan pun tak hari-hari hujan. Jadi tu cuaca pun mainkan peranan juga bagi mereka ni yang nak tinggal sini. Jadi tu Allah Alam bisawab macam mana akan datang tu. Mudah-mudahan dia percayalah untuk memujuk suami. Jadi mudah-mudahan dengan demikian dia dapat betul-betul menjadikan suami sebagai seorang Islam yang betul-betul Islam. Tapi dah bagus jugalah, kahwin dah berpuluh-puluh tahun, anak dah besar, dia masih terkekal dalam Islam. Masih kekal dalam Islam. Cuma tak tahulah amalannya, wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam satu dah pukul berapa ni? Lagi 5 minit. Dari ada juga hadis lain yang Nabi menerangkan lebih lanjut lagi untuk menguatkan hadis yang kita pelajari ini. Hadis ini datang daripada Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, ma fatahallahu rajula ala nafsihi baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal faqri wa man yasta'fif yu'affihillahu wa man yastaghni yughnillahu wa li ay ya'khudha ahadukum hablan fayamadu ila hadzal wadi fayahtabitu fihi thumma ya'ti suqakum hadza
fayabi'uhu bimuddin min tamrin lakana khairan lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Ini saya boleh baca maknanya pasal panjang.